Ni baca dah. Terjemah dah. Terjemah dah. Jadi kalau tak baca ni babu zikril jin. Waktu tu memang tak baca langsung. Hak ni tak hurai sajalah. Daripada Abi Hurairah katanya Nabi SAW bersabda, bila dilaungkan azan untuk sembahyang, syaitan lari, syaitan berpaling belakang, mana lari, walahu durat, dalam keadaan berkentut dia, walahu durat, dalam keadaan dia berkentut. Bila selesai azan dia datang, dan bila diiqamatkan untuk sembahyang, adbara, dia pergi pula. Fa idza qudiya aqbala, bila selesai iqamat dia datang, sehingga dia membisik-bisikkan di antara seseorang dan hatinya, mana membisik-bisikkan sesuatu yang buruk dalam hati seseorang. Atau yakhtira, sehingga dia masuk, berada di antara seseorang dengan hatinya. Fayaqulu, lalu dia berkata, uzkur kadza wa kadza, ingatlah sekian-sekian, hatta la yadri, sehingga orang itu tidak sedar lagi 3 rakaatkah dia telah kerjakan ataupun 4 rakaat. Bila seseorang itu tidak sedar, sama ada 3 ataupun 4 dia telah kerjakan, yakni sembahyang itu 3 rakaat atau 4 rakaat, bersujudlah dia 2 sujud sahwi, yakni hendaklah dia sujud 2 kali sebagai sujud sahwi. Jadi jumlah itu jumlah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan, walaupun dalam bentuk cerita, tapi maksudnya perintah tu, suruh. Hadis ini sudah banyak kali juga kita sudah lalu, sudah jumpa dah. Syaitan berkentut ni. Cuma apa makna kentut tu? Apa makna kentut? Lari. Berapa kentut? Dalam bab azan, dalam bab banyak sudah lalu dah ni. Kentut ni sebagaimana kita tahu, iaitu angin yang keluar daripada dubur lah. Kalau kita terima hak ni mana kentut, mana hakikat, dengan makna hakikat, dengan makna yang sebenar, maka ada jugalah keluar angin, ada punggung jugalah, kita kata ada dubur jugalah syaitan itu. Dan ada ketuk juga. Ketuk ni sifat dia kita sudah maklum lah macam mana. Ia menunjukkan begitulah. Dan sama ada kita terima dia ni secara hakikat ataupun secara majaz, ketuk ni. Kenapa siapa terkentuk tu? Itu persoalannya. Jawabnya kerana terasa berat kepada dia azan itu. Apabila berat, maka terkentuklah dia. Itu satu makna dia. Dalam hasyiah, kalau kitab kita ni nombor 9 tu ada dia sebut juga, li thiqalil adhani alaihi, kerana beratnya azan itu kepadanya. Oleh seperti himar, kalau dimuatkan barang yang berat sangat, banyak sangat, dia akan jadi terkentuk. Himar akan jadi terkentuk kerana berat kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan makna majaz ni, mana azan itu terasa berat kepadanya. Bila berat, maka kira-kiranya kalau benda yang berketuk, ketuklah, tapi dia ni tidak sebenarnya berketuk. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna berketuk ni, dia cuba menyibukkan diri dia. Oleh kerana dia tak dengar azan itu, dia buat bunyi lah. Bunyi itu, oleh kerana bunyi itu, ni kalau kita pakai dengan makna majaz, makna majaz. Oleh kerana bunyi dia tu bunyi yang tidak baik,
busuk, jahat maksudnya, maka ditakbirkan dengan kentut. Sebenarnya bukan kentut, maknanya dia mengeluarkan semacam bunyi supaya dia sendiri tu tak dengar azan, menyibukkan diri dia supaya tak dengar azan tu, dia tak dengar seruan yang baik tu. Jadi perbuatan dia melakukan sesuatu supaya dia tidak dengar azan itu ditakbirkan, digambarkan dengan kentut. Kentut perbuatan yang keji lah. Mana seperti seseorang itu dia tak mahu dengar azan, dia pasal gelai, pasal lagu ke atau apa-apa ke dengan kuat sekali supaya dia tak dengar, biar dia dengar. Jadi perbuatan dia tu busuk. Kalau kita nak bandingkan busuknya supaya ketuk, gitu maksudnya gitu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, makna kentut tu dengan tujuan dia menghina, menghina seruan kepada kejayaan, seruan kepada kebaikan itu, dengan tujuan menghina. Kalau orang ni selok punggung, kita kata dengan maksud nak menghina lah. Ni pun lagu tu juga, maksud kentut tu dia nak menghina, tapi dia tak boleh duduk dekat, dia tidak mampu untuk duduk dekat, dia tidak mampu. Walau bagaimanapun dia melakukan suatu tindakan menghina. Itu yang keempat. Yang kelimanya, maksud syaitan lari, ini majaz juga. Syaitan lari dalam keadaan kentut tu tidak semesti syaitan, tidak semesti syaitan yang sebenar. Apa nama ni, syaitan itu boleh jadi syaitan manusia, boleh jadi syaitan manusia. Jadi syaitan manusia tindakannya lagu mana? Apabila dia mendengar seruan kepada kebaikan, apa-apa dia akan lari, dia akan berpaling belakang, dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Itu maksudnya. Tidak semesti syaitan hak sebenar, syaitan jin itu tidak, dari kalangan jin itu tidak, tetapi syaitan dari kalangan manusia. Seperti dalam Quran pun ada sebut syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan manusia dan jin. Maknanya ada syaitan manusia, ada syaitan itu syaitan dari keturunan ataupun kumpulan jin. Hak ini termasuk, boleh jadi dengan makna yang kelima tadi. Itu maksudnya kentut itu. Tetapi makna yang kelima dengan makna orang yang lari itu tidak sesuai dengan ayat hadis ni yang berikut, dengan jumlah hadis yang seterusnya. Hanya kalau boleh pun untuk jumlah yang pertama sesuai. Dengan ayat yang berikut ni tidak sesuai, iaitu bila selesai orang bal dia mari, bila orang qamat dia lari. Ni sesuai dengan syaitan dari kalangan jin, syaitan hak tidak nampak tu, bukan dari kalangan manusia. Kalau setakat tadi boleh lagi nak pakai dengan makna majaz tadi, tapi apabila sebut kemudian ini bukan sifat manusia. Kalau manusia dia boleh pergi, dia boleh pergi kalau orang azan apa, kecuali kalau dipakai dengan makna pinjam juga. Ini tamthil ni, sebagai tamthilan, maknanya orang yang jahat itu, orang yang bersifat dengan sifat syaitan itu, kalau benda-benda baik, tempat-tempat baik dia tak pergi, dia lari. Tapi kalau orang berhenti buat benda baik tu, dia akan mari. Bila orang buat kebaikan benda lain pula, dia akan pergi. Maknanya dia tidak akan duduk, dia akan suka duduk. Gitu maksudnya. Kecuali kalau kita kata begitu. Tetapi kebanyakan ulama pakai syaitan di sini dengan makna syaitan yang sebenar. Sebab apa? Kalau setakat tu boleh pergi lagi seperti saat ni, dengan takwil yang saat ni, dengan makna tamthil saat ni. Tapi apabila orang tu semaya, dia mari bisikkan dalam hati dia, mana ada orang boleh buat lagu tu? Tak ada. Tak ada. Sampai di sini agak payahlah. Tetapi bagi orang-orang yang pakai dengan makna tamthil itu, dia kata boleh lagi. Yang dia buat sibuk, dia buat tarikan kau tu, tarikan kau ni tu, macam-macam hiburan, macam-macam permainan itu, supaya orang ni ingat
terbawa-bawa perniagaan, urusan dunia banyak sangat tu, sampai dalam semaya tu seseolahnya dia duduk bisik. Gitulah dia takwil lah. Dia takwil. Tetapi pendapat kebanyakan ulama dia tidak takwil lah. Dia kata memang syaitan betul. Apalagi dalam hadis sebelum pada ni, syaitan tu boleh masuk dalam diri manusia, berputar di tempat berlarinya darah ke apa tu, itu semua jelas tidak merupakan syaitan manusia tu, tak boleh tu. Uzkur kadha. Ingat ni, ingat benda ni, sehingga tak sedar lagi. 3 rakaat kau sembahyang kau atau 4 rakaat. 3 rakaat kau atau 4 rakaat. Hal ni yang disebut. Dia tidak sebut kalau 2 rakaat. Sebut 4 rakaat atau 3 rakaat. Biasanya kalau orang terlupa pun situ. Dia jadi lekor. Biasanya di situ. Iaitu pada 3 atau 4. Kalaulah berlaku begitu, sekiranya terjadi macam ni, maka seseorang tu kena sujud sahwi. Sebab tujuan syaitan dia ganggu apa, nak suruh lupa. Nak suruh lupa tu mana seseorang tu tidak beri tumpuan sepenuhnya kepada ibadat dia tu. Tidak mengagungkan Allah SWT tu sepenuhnya. Itu tujuannya. Bila dia sujud sahwi, berarti dia tampung balik. Mana dia puji pula Tuhan. Dia puji pula Tuhan. Dia tunduk pula kepada Tuhan. Yang mana syaitan tu tak say bagi ingat. Dalam setengah-setengah hadis yang lain disebutkan dengan sujud sahwi ni mana kita mengalahkan, menundukkan, menghina syaitan balik. Dia cuba nak menghinakan kita, menjatuhkan kita, kita jatuhkan dia. Itu hikmat sujud sahwi itu. Semua ni masih lagi cerita syaitan ini. Masih lagi cerita sifat iblis dan bala tentera dia di bawah tajuk ni lagi ni kita ni. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam dicucuk oleh syaitan di lambungnya dengan jarinya pada ketika dia dilahirkan, kecuali Isa bin Maryam. Syaitan cuba nak cucuk, tapi dia cucuk kena dinding. Dinding mana tak kena lah. Hadis ini adalah di antara hadis yang hadis Imam Bukhari yang dipertikaikan oleh pokok inti hadis lah. Dia kata hadis ni tak itu, dan ramai juga ulama-ulama tidak inti hadis pun dia muskil tentang hadis ni. Di antaranya kalau golongan Syiah tu memanglah dulu lagi dah, pagi lagi dia kata ni di antara hadis maudhu' lah dalam Bukhari ni. Dia kata gitulah. Pokok inti hadis pun tu ikut-ikut lah dengan hak tu. Setengah-setengah ulama pula dia tak saya terima hadis ni. Sebab apa? Sebab bercanggah dia kata dengan Al-Quran. Jadi macam merendahkan Nabi SAW sendiri. Mana setiap anak Adam, semua anak Adam, termasuklah Nabi kita ke Nabi-Nabi lain, kecuali hak ni kecuali saja, iaitu Isa bin Maryam. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari dan juga Muslim, di tempat yang lain ada disebut, iaitu Isa dan mak dia, yang di Maryam. Hak tu dikecualikan. Bermakna kata mereka ini melebihkan Nabi Isa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tak setimanya, sebab tu. Satu, yang keduanya dia kata hadis ini hadis ahad. Bila hadis ahad tidak perlu, tak boleh jadi akidah, tak boleh jadi pegangan. Tak boleh jadi pegangan. Sebab kalau kita nak kira lagu tu sebut dalam Quran, Nabi Isa ni boleh menghidupkan orang mati, boleh merawat orang buta, boleh menyembuhkan orang yang baras dan sebagainya, boleh buat burung
hidup jadi. Hak lagu tu dalam Quran tak ada sebut berkenaan dengan Nabi kita. Apakah bermakna Nabi Isa lebih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tidak gitu. Hak tu dalam Quran sendiri. Apakah kita nak kata bermakna Nabi Isa tu lebih? Sebab itulah hadis-hadis tentang Nabi Isa ni akan turun di akhir zaman, golongan ni tak terima. Sebab apa? Dia kata seseolahnya tak sempurna lah kalau tidak turun Nabi Isa. Maknanya Nabi Isa lebih penting lagi. Seseolahnya Nabi SAW tak berjaya dulu, baru berjaya Islam, umat ni selamat apabila Nabi Isa turun. Ini sebenarnya pengaruh Kristian masuk dalam Islam. Dia kata sebenarnya tak perlu lagu tu. Kita kena faham, hak dalam hadis dia sebut tu dia turun ke apa tu, dia ikut syariat mana? Dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Nabi kita tu lebihnya. Dia hanya sebagai pelaksana saja, seperti khalifah-khalifah lain yang melaksanakan hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar tu. Sekadar tu je. Hak tu hak berkenaan turun tu. Dan dia cuba takwil, cuba turun tu maksudnya turun rahmat dan macam-macam. Jauh sangat tu kalau nak takwil tu. Dan kita tidak nak bicara tu dulu, kita sudah jumpa dah tu cara kan Nabi Isa turun tu. Serupa juga Nabi Isa tak mati. Ini makna melebihkan Nabi Isa, melebihkan Nabi Isa. Dan pengaruh orang Kristian kata dia. Sedangkan orang Kristian percaya Nabi Isa tu sudah mati. Tak ada kena mengena tu, tak ada kena mengena. Kita bahkan mana dalam hadis-hadis dia cerita hak sebenar, kedudukan yang sebenar. Dan kalau disebutkan Nabi Daud, suara dia tu sedap, apakah makna dia lebih daripada Nabi kita? Nabi kita tak ada lagu tu, tak ada disebut dalam Quran pun, tak ada sebut. Nabi Daud ada sebut. Pak Nabi Sulaiman, kelebihan dia bukan main. Nabi kita tak ada. Apakah kita nak kata dia tu lebih? Yang ni nabi daripada Bani Israel ini lebih lagi daripada Nabi kita? Tidak. Kita tidak anggap begitu. Jangan kita anggap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rendah dengan sebab adanya hadis-hadis tadi. Bahkan kita kena anggap hadis-hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada berat sebelah, pilih kasih, semangat perkauman dia tak ada. Nak merendah-rendahkan nabi-nabi daripada Bani Israel. Tak ada lagu tu. Walaupun dia bermusuh dengan orang Bani Israel, dengan orang Yahudi, walaupun orang Yahudi di zaman dia tu buat macam-macam, tapi dia tetap cerita hak betul. Ini mukjizat mereka. Yang disebutkan itu mukjizat dia. Bahkan Nabi SAW, baru ni kita sudah jumpa dah, syaitan pergi ganggu dia dekat semaya tu, maka dia pun nak ikat, nak berkas. Tapi dia ingat, ni dalam Asyiyah kita pun ada sebut, dia ingat kepada doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ingat hal tu, dia lepas, dia tidak ikat. Bukan bermakna tak boleh, tapi dia nak cerita ini adalah di antara keistimewaan nabi-nabi. Begitu saja. Ini kelebihan dia. Lepas tu kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis pula, dia ayat sini ada sebut ni, tak ada sebut. Dalam syarah Muslim apa lain-lain ada sebut. Macam Qadhi Iyad, dia kata ini tidak khusus dengan Nabi Isa saja, Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lain pun termasuk juga dalam hak ni. Hak maksud apa nama ni, setiap anak Adam ni selain daripada Nabi-Nabi hak maksum tu, selain daripada hak tu, selain daripada hak tu memang kena cocok. Walaupun Imam Nawawi mengatakan ini khusus dengan Nabi Isa, kalau tidak tak ada kelebihan, dia kata ini khusus dengan Nabi Isa. Atau dalam setengah riwayat yang mana dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada, dan mak dia ni termasuk dalam hak kecuali juga, iaitu Maryam. Dalam Muslim ada disebutkan tafsiran dia tu, apa yang Nabi Isa ni dilindungi daripada dicucuk oleh syaitan, Nabi Isa dan mak dia tu. Jawabnya kerana mak kepada Maryam itu, yang itu Nabi Isa, nenek Nabi Isa tu, dia berdoa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan darimu, aku minta engkau melindungi dia ni, anak ni,
hak dalam kandungan dia, yang ni Maryam dan zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Lindungi itu lindungi di mana, ketika mana? Kalau nak kira ketika lain, nabi-nabi lain pun dilindungi. Hak yang maksud dilindungi di situ daripada hak ni. Mengikut Imam Nawawi ni, hak ni khusus dengan Nabi Isa. Jadi Allah SWT makbul hak tu memang tak kena lah dia, tak kena. Lepas tu kita kata dalam setengah-setengah hadis ada sebut setiap anak Adam yang dia menangis tu, dia berteriak tu mula-mula lahir tu kerana dicucuk oleh syaitan. Dia sebut gitu. Dalam setengah-setengah hadis pula kerana dicucuk oleh syaitan. Seolah-olahnya kira-kiranya Maryam dan Isa ini tidak menangis kerana dicucuk oleh syaitan. Kalau begitu, tidakkah doktor-doktor semua kan suka bahkan pusing kalau tidak menangis tu mula-mula beranak? Apabila dia menangis tu, barulah dia boleh bernafas dengan baik. Kalau tidak dibimbangi, bimbang tu apa makna? Situ muskil pula tu. Jadi dengan setengah-setengah orang dia tak terima lah hadis. Pasal apa makna syaitan cucuk? Kerana syaitan cucuk tu menangisnya, bukan kerana tu, kerana memang manusia tu bila dia lahir dia nak bernafas tu dia akan menangis. Kerana tu jawabnya ialah apa yang Nabi SAW sebut ni ialah yang tersembunyi, hak di sebalik hak zahir ni, asbab tabi'iyah, di sebalik sebab-sebab tabi'i. Hak kita maklum tu semua ada tu. Kira-kiranya Nabi Isa ni pun lahir tu menangis juga seperti orang lain juga. Menangis juga. Nabi-nabi lain pun menangis juga. Tetapi menangis tu bukan kerana dicucuk oleh syaitan, kerana menurut sebab tabi'i. Sebab tabi'i, bukan kerana dicucuk oleh syaitan. Yang kita duk cerita sekarang ni hadis Nabi SAW kata ni menangis kerana dicucuk oleh syaitan. Mana syaitan tak ada kena-mengena. Kalau ada pun kerana sifat manusia, mengikut sebab tabi'i. Hak ni dia cerita hak di sebalik daripada hak zahir ni. Tiba-tiba orang ni cuba kata bercanggah ni, puak-puak ni. Dia kata menangis tu molek mesti kena menangis. Siapa-siapa pun kena menangis. Jadi menangis dia kira hak zahir, dia tidak kira hak alik belakang. Hak alik belakang. Semua kita tengok orang ni balah kerana ada kes dia. Tetapi orang yang Allah SWT bagi nampak hak di sebalik dia balah tu siapa yang cocok? Syaitan. Bukan masalah ni hak zahir. Kita kata sebab tu dia balah. Sebab dia tu tak bayar hutang dia, kata dia. Lambat-lambat bayar hutang dia. Kita kata sebab zahir, mengikut sebab zahir. Tetapi hak di sebalik tu lagi. Apa dia? Di sebalik tu, iaitu syaitan. Syaitan ada memainkan peranan di sebalik tu. Yang Nabi SAW cerita ni hak tu lah. Bukan nak cerita hak sebab zahir ni, tidak. Bukan nak cerita tu. Jadi setengah-setengah tu ya, jadi dia pertikaikan hadis ni kerana dia tak boleh nak sesuaikan. Satunya kerana nampak bercanggah, jadi lebih lah daripada Nabi kita. Sebab Nabi Yusuf kalau lagu tu, Nabi Yusuf tu comel. Sebab Nabi kita tak ada sebut lagu tu dalam Quran. Tak ada lah siapa kata orang perempuan tengok seperti terpotong jari dia, tak ada lah sebut lagu tu. Tapi apakah makna ini, makna kurang? Tidak. Sebab tu juga ni pun bukan bermakna apabila katakanlah kalau kita terima seperti Imam Nawawi, seperti orang seperti Imam Nawawi lah kata ni khusus dengan Nabi Isa, bermakna Nabi kita pun kena cucuk juga. Bukan bermakna apabila kena cucuk tu maka dia dipengaruhi, dikuasai oleh syaitan seterusnya. Tidak. Hak tu saja. Hak ada, tapi di lain dia dijaga juga, dipelihara juga, sebab dia tetap maksum. Cuma dia nak cerita ni ketika ni tak ada Nabi Isa. Orang lain ada belakang, tapi orang lain tu walaupun Nabi pun ada juga, tetapi walaupun kena cucuk, dia tidak dapat dikuasai oleh syaitan. Itu dia. Satu. Perkara yang kedua, ini termasuk perkara baru lah. Cuba kita perhati dari segi hikmah hadis ni. Sampai sekarang, sampai dulu tak nampak ni. Ini perkembangan ilmu perubatan. Zaman sekarang ni sibuklah. Kalau perubatan biasa ni, perubatan
Alopati misalnya kita kata sibuklah, kalau anak baru lahir tu kira nak cucuk, bila cucuk tu kan jerit lalu pula. Kalau tidak jerit pun jadi jerit kan. Apa makna dia cucuk? Apa tujuan dia cucuk? Macam-macam lah maksudnya. Cucuk masuk kumai goni untuk lawan dia tu. Untuk kemudian kita kata apa ni, campak lah, untuk apa nama ni, polio lah, macam-macam lah cucuk tu, untuk jaga hak tu. Yang ni persediaan dia isi dem masuk dalam tubuh kita ni, supaya kuman tu apabila mari dia kena dah jadi tak apa. Gitulah kira-kiranya. Syaitan ni pula gitu juga. Mengikut ulama kata dia cucuk tu mula-mula tu ada persediaan dia. Persediaan dia buat tapak lah mana dalam tubuh kita, untuk mudah kemudiannya dia nak masuk. Gitu. Sebab apa? Sudah ada dah hak sesuai, mula-mula sekali cocok dah. Lepas tu apabila hak lain dia masuk, mudah nak masuk. Tapi berbeza dengan Nabi-Nabi dia tak akan berlaku begitu. Walaupun kalau kita terima seperti yang Imam Nawawi, maknanya Nabi kita dan Nabi-Nabi lain dicocok, tapi bukan bermakna syaitan boleh menguasai mereka. Tidak. Semua kata lagu tu, hak tu. Kalau hak terima kata cocok tu pun, dia kata tidak boleh dikuasai oleh syaitan semua Nabi mana-mana pun. Tapi kalau mengikut orang seperti Qadhi Iyad, dia kata tak, semua Nabi-Nabi ni semua. Cuma di sini nak cerita banding dengan orang lain, Bani Adam ni bukan termasuk Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tak boleh cocok pada masalah ini pun tak ada. Mengikut dia. Kalau kita pakai waktu selesai, tak ada khusus. Ini khusus ni berbanding dengan orang lain, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Alqamah, katanya aku pergi ke Syam. Qala Abu Darda. Qalu di sini dalam setengah nuskhanya qala, itu lebih tepatnya. Qala Abu Darda berkata, qala afikum alladhi ajarahu Allah min asyaitan ala lisan nabiyhi. Adakah di kalangan kamu orang yang Allah telah lindungi dia daripada syaitan, yakni menurut lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam? Siapa dia maksud? Maksud dianya orang yang dilindungi daripada syaitan itu, iaitu hak kemudian dalam hadis berikutnya. Maksud dia kata Ammar. Daripada Mughirah kata dia allazi ajarahu Allah ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Ammar. Itu maksudnya. Hadis ini menunjukkan kelebihan, itulah kelebihan Ammar bin Yasir itu. Dan begitu juga bawah tu jelaslah sebut Ammar itu. Kelebihannya dilindungi itu, dilindungi setiap waktu ke atau pada ketika tertentu? Ada dua kemungkinan boleh berlaku tu. Kalau kita kata dilindungi setiap waktu, apakah dia ni jadi setara Nabi yang ni maksum? Tak ada lagu tu. Dilindungi oleh syaitan ni maknanya dia mungkin melakukan kesilapan sebagai manusia, tapi kesilapan sebagai manusia bukan didorong oleh syaitan. Kesilapan kerana didorong oleh syaitan itu tak ada bila-bila pun. Tapi kesilapan sebagai manusia, itu boleh melakukan kesalahan ataupun dosa, itu boleh berlaku. Sebab seseorang nak melakukan dosa ni tidak semesti didorong oleh syaitan, kadang-kadang kerana nafsu dia saja. Ataupun dalam peristiwa tertentu dilindungi oleh syaitan itu.
Maksud dilindungi dilindungi oleh Allah daripada syaitan itu dalam peristiwa tertentu, iaitu peristiwa tu kira-kiranya berat lah. Sekiranya Allah SWT tidak lindungi dia, tak selamat. Itu maksudnya. Boleh jadi juga. Ketika mana ni peristiwa tertentu, iaitu pada ketika dia ni diseksa oleh orang kafir Quraisy, paksa dia suruh tukar agama, balik kepada agama asal. Bukan dia saja, mak dia, ayah dia, apa tu, semua kena seksa dan dipaksa supaya meninggalkan agama Islam, masuk pada agama asal. Ketika itu Allah SWT pelihara dia, lindungi dia daripada syaitan. Gitu. Boleh jadi maksud. Tapi kalau kata dilindungi buat selama-lamanya, seterusnya, tidak juga dia ni jadi seperti nabi-nabi dengan arti dia maksum, tidak. Adapun nabi-nabi itu dia maksum daripada dosa, sama ada dosa itu didorong oleh syaitan ataupun didorong oleh nafsunya, didorong oleh tak faham, kau tak jelas kau. Itu nabi-nabi terlindung, terpelihara. Hak ini tidak. Dia kata dilindungi daripada syaitan, Allah SWT lindungi daripada syaitan. Hak tak adil. Bila gini kita terima lah, terima. Dilindungi daripada syaitan. Seperti dalam hadis dia sebut, bila bulan puasa tu syaitan-syaitan dibelenggu gapo. Lepas tu ada lagi maksiat. Orang maksiat tu lagu mana? Lagu tu lah. Mana tidak semestinya bila maksiat, dosa ni dilakukan atas dorongan syaitan, tak mesti. Di sini disebutkan dia tidak melakukan dosa atas dorongan syaitan. Boleh jadi dia melakukan dosa kerana kesilapan, ketelanjuran, kelemahan sebagai manusia, itu boleh jadi. Ini bukan makna dia maksum. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, daripada Nabi SAW, katanya malaikat berbicara fil anan. Al-anan maknanya al-ghamam, di awan. Awan di sini bukan maksud awan-awan ni dah. Tapi mana suatu suasana lah, keadaan yang boleh kita gambarkan untuk memudahkan faham kita, iaitu awan ni hak duduk di atas kita. Yang ni malaikat tu duduk bercakap-cakap sama-sama dia di alam atas, alam tinggi. Sebab syaitan ini dia boleh pergi setakat langit dunia saja. Malaikat duduk berbicara, bercakap-cakap ni di atas lagi. Kalau dalam hadis ada disebutkan dulu sebelum Nabi SAW dilantik sebagai Nabi, dia boleh naik lagi atas langit tu. Syaitan-syaitan ni boleh naik lagi. Apabila Nabi SAW dilantik sebagai Nabi, dia tak boleh naik. Jadi dia duduk intai-intai dengar lah. Kalau awan ni, maksud awan ni bawah, dekat benar je awan naik kapal terbang pun, apa nama ni, naik atas awan lagi. Bukan maksud awan ni. Syaitan dia boleh pergi atas lagi, dekat langit dunia, mana bawah dia tak boleh naik sampai ke sana. Itu maksud yang dikatakan awan di sini. Maknanya syaitan naik ke alam tinggi tetapi masih lagi di bawah daripada langit dunia. Malaikat sedang bercakap-cakap tentang perintah yang akan, perintah Allah ataupun hukum Allah yang akan berlaku di bumi. Allah SWT nak buat gini-gini, nak buat gini-gini. Syaitan pun tasma'u asyayatin atau tastami'u. Dalam Quran dia sebut tastami'u. Hak tu lebih tepat lagi. Maknanya dia bersusah payah cuba mendengar. Itu makna tastami'u. Ataupun dia berusaha mengintai dengar. Itu makna mengintai dengar. Kalau tasma'u makna mendengar. Ni tak, dia susah payah. Dia cuba juga, berusaha juga untuk mendengar. Mendengar keputusan itu. Jadi dia dengar tu tak jelas lah, tak jelas. Dia pun tuangkan, masukkan ke dalam telinga tukang-tukang tenung. Sebagaimana dituangkan mana sesuatu ke dalam botol, ke dalam botol, ke dalam bekas kaca. Fayaziduna ma'aha mi'ata kizbah. Lepas tu tukang-tukang tenung ni tambah lagi 100 dusta lagi bersamanya. Itulah. Ni hadis ni juga nak menceritakan
kerja syaitan ataupun usaha dia. Gapo dia? Dia cuba nak mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu. Ini semua untuk apa? Untuk menguasai orang, untuk memperdaya orang, supaya orang ni kagum, supaya orang ni gerung dengan dia, supaya orang puja dia. Itu tujuannya. Jadi kalau banyak tepat hak dia cerita tu, jadi orang kau kagum dengan dia, kau puja dia. Hak tu hak dia naknya. Sebab itulah macam-macam cara hak dia cuba buat. Di antaranya dia dengar, cuba naik ke atas untuk mendengar perintah Allah SWT kepada malaikat. Itu percubaan dia. Adapun hak biasa-biasa ni kita kata, oh hebat tu bomo tu, macam mana dia tahu? Dia nampak barang alik dinding, barang dalam tanah ni, korek-korek ada. Hak tu tak pelik tu. Kepada orang-orang yang puja syaitan ke apa, tak pelik. Sebab bagi syaitan hak dalam tanah tu sebab cerminnya, cermin kita. Balik cermin ni kita nampak. Walaupun tanah kita tak nampak, tapi bagi dia sebab cermin. Balik dinding kita tak nampak, tapi kalau dinding cermin nampak bagi kita. Bagi dia nya serupa tu lah juga. Tak pelik waktu tu. Lepas tu kita kata tepat. Bukan masalah tepat waktu tu, memang dia boleh dapat waktu tu. Kejadian dia tu boleh mendapat benda tu. Tetapi kalau perkara-perkara hak lain, hak berkait dengan keputusan seseorang tu, berkait dengan rezeki seseorang tu, payah dia nak tahu. Tuah, malang ataupun untung seseorang tu, payah dia nak tahu. Mana kalau kahwin dengan orang ni, bahagia ke tidak? Payah dia nak tahu. Dia nak tahu lah ke mana. Hak tu bukan pasal dinding tu, bukan pasal tanah. Benda-benda tu dia nak tahu tu, benda-benda yang seumpama itu. Buat kerja ni ada untung ke tidak, dia tak tahu tu. Tapi kalau benda-benda ni, ubat penyakit ni, dia boleh tahu. Ambil gon ni, sebab dia tahu tu benda tu. Dan dia nak pergi satu tempat ke satu tempat, tidak payah, sebentar boleh buat mari. Sebab kejadian dia memang begitu. Hak tu tak pelik, tak pelik. Kalau tepat pun tak pelik. Hak ni masalah hak tadi, masalah keadaan manusia tu yang menentukan tuah, untung ataupun rugi manusia. Masalah tadi, hak tu dia nak tahu daripada malaikat. Orang ni nak mati bila misalnya, orang ni nak mati ke apa dia, benda-benda gitu. Hak tu dia tak nampak tu, nak mati ke apa. Tapi kalau akar kayu goni faedahnya ni, dia boleh cerita. Itu tak ada keistimewaan apa dia. Jin Islam pun nampak tu, tidak nanti jin kafir serupa je. Hak benda-benda tadi dia cerita kepada tukang tenung. Tukang tenung ni lah tambah lagi 100 lagi dusta. Tambah lah. Nak suruh sedap tu. Dia tambah lagi. Ini semua permainan syaitan. Nak ceritanya bomo-bomo ataupun apa yang kita panggil tukang-tukang tenung yang seumpama inilah, yang banyak lagi jenis-jenis dia ni. Dia ada kaitan dengan syaitan juga. Banyak benda-benda yang dia cerita tu, terutama jenis nasib, jenis-jenis saat ni, jangan kita pakai. Dia banyak ambil daripada syaitan. Lepas tu hak syaitan ni setara saat ni lah. Kalau dalam 100 tu sah ya, kalau tak betul. Hak lagi banyak-banyak cerita tu ditambah oleh dia sendiri, oleh tukang tenung tu kah, ataupun oleh syaitan. Dia tambah sendiri, mana-mana dia buat. Padahallah dia hias tu, nak suruh jadi comel, nak suruh jadi molek, menarik tu. Begitulah cerita. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, sabdanya, at-tatha'ub minasyaitan. Tatha'ub, yang ni menguap tu. Menguap tu adalah dari syaitan. Apabila seseorang dari kamu menguap, maka adalah dia menolaknya sedapat mungkin. Kerana bila seseorang dari kamu atau sesiapa saja dari kamu berkata misalnya dia nguak tu, bunyi gitu, syaitan suka. Ini juga nak cerita satu perkara lagi. At-tasa'ub minasyaitan, mana nguak tu dari syaitan. Dari tu macam mana? Pada dia kau yang buat. Ni semua tadi jugalah. Dia kau yang buat menguak tu? Tidak.
Kejadian kita, sifat manusia ni dia ada muak bila mengantuk. Siapa-siapa pun. Setengah-setengah orang dia kata, hak ni dah dari syaitan. Nabi SAW tu tidak dipengaruhi, tidak dikuasai oleh syaitan, maka dia tidak muak. Dia buat kesimpulan gitu. Hak muak-muak ni selain daripada Nabi. Tak betul tu. Apalagi banyak sekali dalam hadis ada sebut Nabi SAW pemuak. Dia buat kesimpulan daripada ni, dia kata Nabi tidak muak. Tak betul tu. Maksud at-tasa'ub minasyaitan ini. Cuba kalau kita perhati dalam syarah ni pun dia sebut, tak payah pergi jauh. Dalam hasyiah cuba kita tengok. Dia kata wa wallazi yanfatihu minhu al-fam lidaf' al-bukharat al-mukhtafiyah fi 'adalat al-fak wa inma yamsha'u min imtila' al-ma'idah wa thiqal al-badan wa yurithu al-kasal wa su' al-fahm والغفلة قوله من الشيطان هذا قوله من الشيطان وأضاف عليه لأنه هو الذي يدعو الإنسان إلى إعطاء النفس شهوتها من الطعام ويزين له ذلك. Itu makna dia, bukan min syaitan ni maknanya dia yang buat muak tu. Tidak, muak ni suka-suka sedih, Allah SWT belakang yang buatnya lagu tu. Hak ni dia sebut apa yang Nabi SAW sandarkan menguap ini kepada syaitan. Diidafatkan, yang ini disandarkan, dikatakan menguap ini dari syaitan tu kenapa? Dia sebut ni. Kerana syaitanlah yang mendorong manusia supaya memberikan kepuasan kepada nafsunya. Berupa makanan, memberi kepuasan. Makan banyak, sedap ni, sedap makan. Tak khabar ingat. Syaitanlah yang dorong dia. Tujuan apa? Supaya kita malas, supaya kita leka lalai, supaya kita macam-macam lagi lah. Itu tujuan dia. Dengan cara apa? Dengan cara kita makan banyak. Apabila makan banyak dia jadi ngantuk. Apabila ngantuk nak tidur, dia suka lagu tu. Dia suka. Sebab apa? Kita tidak akan buat benda-benda yang baik. Dah kita tahu dah apa dia menguat tu daripada syaitan. Punca menguat tu apa? Jangan buat tu lah. Bermakna kita putuskan hubungan kita dengan syaitan. Gitulah. Dalam hasyiah ni pun dia sebut gitu. Dan dia menghiaskan, mengelokkan mana hak nafsu nak sana tu, hak sedap sana, makanan-makanan yang sedap, dia lah. Sampai kita tu tak akan pakai ingat. Sehingga kerana makan saat ni macam-macam penyakit boleh timbul, macam-macam penyakit timbul. Hak tu hak dia nak, syaitan nak tu. Itu makna berpunca dari syaitan itu. Dari segi hak di sebalik tu, bukan hak luar. Hak luar ni kerana mengantuk. Sifat manusia hak tu. Mengantuk tu kerana makan. Mana kalau kita cari-cari lagi sebab hak di sebalik tu yang diceritakan, iaitu peranan syaitan ada juga di sebalik tu. Pada ketika kita makan pun dia ada juga. Pada ketika kita dia tidur dengan isteri pun ada juga peranan dia. Pada ketika Allah SWT nak memutuskan sesuatu di alam ni, melalui malaikat dia, ada juga. Semua dia ada kerja. Nak cerita sini kerja syaitan. Kerja syaitan. Oleh kerana itu bila seseorang menguap, hendaklah dia menolak, tolak. Terutamanya dalam sembahyang. Dalam hadis disebutkan, iaitu seseorang jangan buka mulut. Maknanya dia kacip mulut dia setakat mana yang mampu. Itu maknanya kalau dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang tak apa, nganga, tapi kena tutup. Kena tutup. Ini maknanya tolak tu. Bukan makna tolak nak suruh. Muak tu tidak ada. Tidak makna lagu tu. Bukan maknanya muak dah daripada syaitan kita cuba cari ubat jangan muak. Tidak. Itu lawan dengan kejadian kita tu. Lawan kepada kejadian kita. Tak sel lagu tu. Itu satu. Yang kedua dengan makna menolak tu sedapat mungkin itu, jangan diberi benda-benda yang boleh menyebabkan kita muak. Menunjukkan yang menandakan maknanya kita ni malas. Kita ni malas. Lalai. Dan maknanya tumpuh fikiran. Tumpuh fikiran. Hak tu hak dia nak. Tujuan yang dia suruh makan banyak, suruh minum banyak, itulah tujuan dia ni.
Di sini dia kata kalau sesiapa mana kata ha ataupun panjanglah, derahlah bunyi tak tutup pula mulut tu, syaitan sukalah. Pasal apa? Makna dia berjaya. Hak dia hasut tu berjaya. Apabila derah tu maknanya kira-kiranya ngatuk benar lah. Dia berjaya. Sebab tu dia suka, sebab dia berjaya. Kalau tak mahu dia berjaya, kita kena jangan bagilah keinginan tu, nafsu nak sangat tu jangan bagi. Jangan bagi. Barulah dia tidak berjaya. Tapi ini bukan bermakna tak siwi kita tidur. Tak. Bukan makna tak siwi kita tidur. Tidur tu tak apa, sampai masa dia. Jangan awak tidak masa dia tu pun jadi lagu tu. Tak sila lagu tu. Ataupun kerana timbul macam-macam penyakit pula. Kerana syaitan. Kerana syaitan. Apabila kita sakit, tak boleh nak sembahyang dengan molek dah. Dulu sembahyang boleh rokok molek, boleh sujud molek. Ni pakai duduk atas kursi. Bukan sabit tua dah, sabit sakit. Sakit tu sebab apa? Makan. Tidak bermakna menguat saja ni, tidak bermakna menguat saja. Apa-apalah yang menyebabkan kita tidak boleh menyempurnakan tugas kita, kerja kita, ibadat kita dengan cara yang terbaik seperti yang Nabi SAW ajar tu. Saya tak suka berlaku oleh tu. Saya tak suka berlaku. Hak ni dicerita hak menguat sabit dengan makan hak mudah semua orang nampak tu. Bukan makna hak menguat saja, hak lain-lain pun ada juga. Hak lain-lain lagi. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, katanya pada hari Uhud orang-orang musyrikun sudah kalah dah. Lepas tu iblis berteriak, iblis tempik. Dia kata, hai ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, alif belakang. Ini kamu perhati kepada alif belakang. Belakang kamu, kata dia. Mana dia menarik perhatian orang supaya pergi ke alif belakang. Faraja'at ulahum. Lepas tu hak duduk depan dia pusing mari alif belakang. Jadi ya ini syaitan juga, peranan dia juga, iblis juga. Mana dalam perang, dalam buat kerja, dalam apa-apa, pada semua dia ni. Sehingga di zaman Nabi SAW dulu, bila perang saat ni, dia pergi kata, dia bisik kepada hak depan ni, dia kata alif belakang, musuh alif belakang. Jadi hilang pertimbangan hak depan. Dalam keadaan terkejut, paling alah ke belakang. Paling alah ke belakang, rupanya sama sendiri. Rupanya sama sendiri. Huzaifah pun nampak alif belakang tu ada ayah dia, Huzaifah bin Al-Yaman. Ayah dia Islam juga, ada ayah dia. Dia pun kata, ai ibadallah, abi ayah aku tu. Nampak menyacam pergi nak lawan dengan alif belakang. Padahal alif belakang ni orang Islam juga. Cara dia nampak tu jadi lindung. Itu pun kerja syaitan juga tu, kerja syaitan. Mana orang duduk molek-molek, dia menyebabkan jadi bercelaru, bala. Ayah aku tu. Fa wallah, demi Allah, mereka tak berhenti, pergi semacam sampai bunuh ayah aku, sampai mereka membunuh ayah dia, matilah. Huzaifah berkata, ghafarallahu lakum. Tapi Huzaifah sedar ini tidak sengaja berlaku ni, dalam keadaan tidak sedar. Ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kamu. Dia doa. Itu sikap orang yang baik. Sikap orang yang baik, dia tahu kadang-kadang dia tidak menyalahkan orang saja. Dia cuba ingat juga di belakang kita ni ada banyak lagi tangan-tangan yang lain. Janganlah kita terlalu menyalahkan sehingga patah langsung hati kawan kita tu. Boleh jadi dia pun tidak sampai setara tu. Tetapi syaitan ni dia main peranan. Apa saja, tidak nanti perang lah, buat kerja benda-benda molek ni, dia akan ada lah gangguan syaitan, mesti ada. Semangat, lepas tu patah semangat, mula-mula bersungguh, lepas tu tidak bersungguh, biasa. Itu kerja syaitan. Mula-mula nampak sanggup segala-galanya, lepas tu tak sih, macam-macam. Itu kerja syaitan. Jadi kita kena ingat, bila-bila pun kena ingat gitu. Iaitu
Bukan kesilapan sains kita saja. Dia sebagai manusia ada kelemahan dia. Biar kita boleh maafkan. Sebeginilah kita tahu dah. Misalnya kalau keluarga lah, suami isteri lah, kita kata contohnya, lain-lain pula gitu juga. Skalanya bini dia ni molek, tak ada satu molek dengan dia. Banyak berlaku dalam masyarakat, banyak berlaku. Ataupun suami dia ni molek, tak ada apa, tiba-tiba jadi benci, jadi pelik lah, pelik. Jangan kita menyalahkan dia saja. Boleh jadi dia terkena apa-apa. Cubalah kita ubat dia, cubalah kita rawat dia dengan penuh rasa simpati. Dah kita tahu dia tidak jenis tu ni pelik ni. Pelik. Bila kita tahu pelik tu, nasihat ke apa tak makan. Ada benda lain tu. Ada benda lain. Kita kena ingat semua benda-benda gitu. Kadang-kadang dia ditutupi oleh benda lain, tangan lain. Hak kita tak nampak. Tapi kalau kita sudah beringat, kita tahu dah. Lagu ni. Kadang-kadang orang kuat, orang alim, pun dia macam-macam lah cara. Dia tekan. Sebab apa? Kalau dia segar, macam-macam. Jadi sakit lah, jadi macam-macam. Itu kerja dia. Kerja dia. Kalau dia boleh buat, dia akan buat. Dia akan buat. Dia dorong orang ni supaya sihir, supaya pergi jumpa dengan orang ni buat khianat, macam-macam. Ini kerja syaitan. Kerja syaitan. Qala Urwah berkata, fama zalat fi Hudzaifah minhu baqiyatu khair. Hatta lahiqa billahi azza wa jalla. Apa makna baqiyatu khair? Ada dua makna yang disebutkan di sini. Baru kita sudah terjemah dah. Baqiyatu khair, baqiyatu du'a wa istighfar. Liqatil al-Yaman hatta mata. Itu satu makna dia. Maknanya selepas itu Hudzaifah sentiasa melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan, yakni dengan mendoakan, istighfar, dengan beristighfar untuk orang yang bunuh ayah dia Yaman itu sehingga dia mati. Itu makna baqiyatu khair. Selepas itu Hudzaifah sentiasa mendoakan kebaikan ataupun beristighfar untuk orang yang telah membunuh ayahnya dengan tidak sengaja tu. Itu makna baqiyatu khair. Wa qala Taimi ma'nahu ma zala fi Hudzaifah baqiyatu huzn ala abihim min qatl al-muslimin. Itu makna yang kedua. Baru ni anak sudah terjemah kedua-dua tu, kita sudah dah makna lagu tu. Selepas itu Hudzaifah sentiasa sedih. Makna di atas kematian ayahnya kerana dibunuh oleh orang-orang Islam. Sedih. Itu makna baqiyatu khair. Ada dua makna. Sehingga dia bertemu dengan Allah, yakni mati lah. Sehingga dia mati. Hudzaifah sedih lah. Walaupun sedih, dia sudah beristighfar. Ghafarallahu lakum. Dia kata dah. Pasal apa dia sedar? Tidak sengaja. Maknanya syaitan ni dia boleh masuk bukan dalam kumpulan kita saja. Kumpulan sama Nabi SAW dia boleh mengelirukan. Apatah lagi kita ni, kumpulan kita hak kemudian lagilah kena beringat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya saya telah bertanya Nabi SAW tentang berpaling seseorang dalam sembahyang. Nabi SAW kata, itulah rampasan, itulah ragu syaitan. Ragu lah kalau kita kata, sedaknya nah, itulah ragu yang dilakukan oleh syaitan daripada sembahyang kamu. Orang paling itu. Aku telah bertanya Nabi SAW tentang berpaling seseorang dalam sembahyang. Apa dia paling? Apa dia paling? Dan apa kesannya daripada berpaling itu? Nabi SAW kata, itulah ragu syaitan, rampasan syaitan. Syaitan rapah daripada sebahagian min salati adik, sebahagian daripada sembahyang kamu. Maknanya kurang dari sikit, jadi tak sempurna dah lah. Maksudnya di sini yang dikehendakinya sembahyang tu betul-betul khusyuk lah. Apabila paling itu adalah salah satu tanda tidak khusyuk. Begitu juga tidak nanti paling, buat benda-benda lain lah. Benda lain, garu kau, garu kau,
ataupun apa-apalah. Itu kalau dalam sembahyang. Kalau tidak dalam sembahyang pun lagu tu je. Asalkan kita buat benda molek, dia tidak akan suka kalau kita dapat menumpukan perhatian kita kepada kerja kita. Dia nak suruh kurang, tak sempurna ke mana-mana pun kerja kita. Itu memang tugas dia dah, kerja dia dah, syaitan. Cuma yang disebut sini daripada sembahyang, sebab sembahyang tu dia tak sebenarnya. Sebab sembahyang tu merapatkan seseorang dengan Allah SWT. Dan sembahyang itu dilakukan oleh semua orang, bukan dilakukan oleh setengah-setengah orang saja. Ada pun kerja-kerja baik yang lain bukan semua orang buat. Bukan semua orang buat. Nak bagi buat kebajikan kau kita. Orang hak senang boleh buatnya. Nak mengajar, hak alim je lah boleh mengajar. Ataupun apa-apa lagi lah. Orang yang berkenaan. Tapi kalau sembahyang, dia kata orang Islam semua, orang Islam buat. Jadi dia cubalah. Tapi bukan sembahyang saja maksudnya kerja syaitan ni. Apa-apalah dia akan ganggu. Dia akan ganggu supaya tidak sempurna. Itulah. Dan kita kena faham lah. Kita kena faham benda-benda macam tu. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah, katanya Nabi SAW bersabda, mimpi yang baik itu dari Allah dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Bila seseorang bermimpi dengan suatu mimpi yang ditakutinya, yang menakutkannya, maka hendaklah dia meludah, sembur ke sebelah kiri dia, sembur dengan mulut dia ke sebelah kiri dia, dan dia hendaklah berlindung dengan Allah daripada kejahatannya, kerana syaitan tidak dapat memudaratkannya. Yani bila dia berlindung dengan Allah, syaitan tidak dapat memudaratkannya, kerana syaitan tidak dapat memudaratkannya. Yani bila dia berlindung dengan Allah, syaitan tidak dapat memudaratkannya. Dalam hadis ini disebutkan mimpi yang baik. Makna mimpi ini adalah suatu yang benar, mimpi yang baik itu. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, mimpi yang baik itu adalah satu juzuk daripada 60 juzuk kenabian. Maknanya mimpi yang baik itu merupakan satu sumber maklumat kepada orang Islam. Kalau nak jadi seorang Nabi ni, kalau kita kata 60 sumber dia tu 60, tepatlah. Kita ni salah satunya boleh jadi hak tepat, hak nak cerita hak akan datang melalui mimpi. So tu pun kadang-kadang kita tengok so tu pun jadi betul, sungguh ada hak tak payah takbir, tak payah takwil mimpi tu, memang tepat lagu tu. Jadi setengah-setengah tu kena takwil pun. Kalau tengok buku takbir tu memang betul, tengok buku takbir mimpi tu betul lagu tu. Tengok tepat, tengok ketepatan tu, padahal benda tu tak berlaku lagi, dia sudah cerita tu, ketepatan. Bagaimana dengan orang panggil Nabi tu, kalau 60 saluran maklumat mana dia dapat maklumat hak tepat berlaku, macam mana tak tepatnya? Hak daripada Allah SWT sikit pun tak ada, syaitan boleh ganggu, mestilah tepat. Nak cerita gitu setara tu lah, barulah boleh kita beza setara mana orang panggil Nabi tu, setara mimpi tu pun kita nampak dah tepat je. Itu daripada Allah. Allah SWT nak tolong kadang-kadang lagu tu lah. Seperti yang berlaku dalam Quran pun sebut zaman Nabi Yusuf kan, bila raja tu macam mana mimpi pelik ni, tanya dengan sebab kebijaksanaan Nabi Yusuf, dia kata kena buat gini. Takwil mimpi itulah, dan berlaku apa yang berlaku begitu sungguh. Orang lain semua kemarah, susah berlaku, tempat dia tetap makmur. Sebab apa? Sebab sudah dirancang, sudah diatur belakang dah, berdasarkan mimpi je. Berdasarkan mimpi diatur dan tepat dah tu. Ni nak cerita mimpi setara tu lah tepatnya. Banyak lagi lah mimpi-mimpi sahabat, mimpi-mimpi Nabi SAW sendiri terhadap sahabat dia ni, terhadap terang benar tu memang berlaku. Dan mimpi yang buruk tu dari syaitan. Kalau mimpi hak buruk tu lah, hak tak molek tu, daripada syaitan. Mimpi apa ni, ihtilam, mimpi apa ni, bergaul, tidur sekali dengan orang perempuan lain ataupun orang lelaki lain, itu syaitan. Walaupun
termasuk dalam sifat semula jadi manusia juga. Dengan sebab tu ulama-ulama bahas tu, yang Ummu Salamah dan begitu juga Aisyah tanya Nabi SAW. Bila Ummu Sulaim tu tanya Nabi, adakah bila orang perempuan ni mimpi dia kena mandi? Mimpi tu mana mimpi setubuh dengan orang lelaki, dia kena mandi. Yang bini Nabi SAW ditanya, adakah orang perempuan mimpi lagu tu? Maknanya dia tidak pernah mengalami. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia mengatakan hak nak jadi isteri-isteri Nabi SAW dia tak ada mengalami benda tu. Allah SWT pelihara dah dia dulu lagi. Walaupun dulu dia jadi bini orang apa? Dulu. Macam Ummu Salamah tu, dulu suami dia orang lain. Tapi dia tak pernah mimpi, mana tak pernah. Benda lagu tu. Allah SWT jaga dah. Ihtilam. Itu daripada syaitan. Ataupun hak lain-lain lagi, mimpi-mimpi yang menakutkan. Syaitan berlaku tu. Allah SWT tak boleh benda-benda lagu tu. Malaikat kau tak boleh benda-benda hak menakutkan tu. Hak menakutkan itu iaitu syaitan. Kalau mimpi lagu tu, tanda dah tu, memang daripada syaitan. Kena ludah balik kiri. Dia sebut balik kiri sebab balik kiri ni balik syaitan. Bukan makna syaitan tak mari alik kanan, tak. Memang alik ni bahagian dia je. Balik ni bahagian dia, tempat kotor ke apa, itu tempat dia. Bukan makna kalau tempat bersih dia tak ada pergi langsung, tak. Tapi memang hak tempat dia sukalah, dia suka balik kiri. Maka kita ludah tu jangan ludah banyak, ludah supaya orang bomo lah, maknanya gitu. Ludah gitu, biar sikit keluar. Ludah gitu sambil kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata gitu dia kecewa lah, dia kecewa. Dia nak kalau boleh mimpi yang dia bagi tu berkesan lama dalam jiwa kita, sampai terbawa-bawa tak boleh nak kerja kita, kerana duk teringat kepada mimpi tu. Dia nak lagu tu. Apabila kita kata lagu tu, dia akan lupa. Dia akan lupa. Tidak tertanam lah dengan dalam jiwa kita. Fa innaha la tadurruh, kerana syaitan tidak dapat memudaratkannya. Walaupun mimpi lagu tu tidak akan menjadi kenyataan kalau kita berlindung dengan Allah. Seterusnya daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, serupa dengan dia memerdekakan 10 orang hamba, dan ditulis untuknya 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 kejahatan. Dan bacaan itu menjadi pelindung kepada dia dari syaitan pada hari itu sehingga ke petang. Dan tidak ada sesiapa yang dapat membawa sesuatu yang lebih baik lagi daripada apa yang telah dibawa olehnya itu, kecuali orang yang beramal dengan lebih lagi daripada. Kalau dia baca lebih lagi, hak tu lebih baik, hak lain tak ada lebih baik. Hak sini nak ceritanya kepada dia, iaitu bacaan tadi menjadi pelindung kepada syaitan. Ini menunjukkan ada bacaan-bacaan yang tertentu yang mana syaitan tak boleh pergi dekat, syaitan tak boleh ganggu seseorang itu. Bacaan itu menjadi pelindung kepadanya. Jadi bacaan saat ini selain daripada membawa kebaikan-kebaikan yang lain dan dihapuskan kesalahan seseorang itu, dia juga menjadi pelindung kepada syaitan. Dan bacaan ini nak baca banyak tak apa, ini tak apa, ini tak apa. Tapi ada juga setengah-setengah bacaan tu banyak tu tak boleh lebih, tak molek. Kalau lebih tak molek. Ada juga lagu tu. Kalau hak ni memang jelas dalam hadis dia sebut, kalau buat lebih lagi kau lebih molek. Nak 1000 pun tak apa, lah rajin. Tapi kalau 100 pun setara tu. Lepas tu kita kata dah kalau merdeka 100 orang hamba, tak payah beli hamba. Zaman dulu lah, zaman sekarang ni kita nak beli pun tak boleh, dah tak ada. Kalau zaman hari tu nak beli 100 orang hamba ni, 10 orang hamba nak merdeka ni kena beli berapa seorang-seorang hamba tu. Kalau lagu tu tak payah kita belilah, kita dapat juga kewajikan. Apa makna hadis-hadis seumpama ini? Jadi adakah hadis-hadis seumpama ini mengajar orang supaya jadi kedekut? Tidak. Sebab itu kita kena faham hadis-hadis seumpama ini dia dengan maksud lain. Misalnya macam kita sekarang, dia tak boleh merdeka hamba.
Macam mana kita nak dapat pahala merdeka hamba? Baca ni. Tu kan? Nampak tak tu faedah dia? So, yang keduanya, Islam ni bukan untuk orang kaya saja. Orang sesak, dia nak merdeka lagu mana? Dia tak ada piti. Kalau dia baca dengan ikhlas ni, Allah SWT bui juga. Allah SWT bagi juga. Murahnya Allah SWT. Hijrah, kelebihan hijrah. Hijrah besar benar lah. Pahalanya hijrah. Lepas tu, hijrah ni semasa Nabi SAW saja. Pada masa lain, tak ada lah. Dengan sebab itulah dalam hadis-hadis dia sebut seperti pahala hijrah, seperti pahala haji, seperti pahala umrah. Sebab apa? Dia sudah ambil kira ada orang-orang hak tak boleh tu. Hak tak ada, hak tak boleh, hak tak ada. Dia ambil kira dah. Jadi kalau orang hak tak boleh kira, sedih benar. Sedaklah dia boleh pergi haji berapa kali, umrah berapa kali. Sedangkan ni nak pergi sekali pun tak boleh, tak ada piti. Jadi adakah Allah SWT mengabaikan orang-orang ni? Tidak. Allah SWT boleh tampung dia melalui cara lain. Sehingga kalau tak boleh ni tak boleh jalan, tak boleh buat apa pun, boleh ni duduk selebihnya atas lebek, boleh ni kalau sakit pun boleh. Ambil kira belakang. Kalau nak tolong orang, nak tolong akak barang orang susah, kena pergi, kena ada tenaga tu. Hak ni tak ada, duduk tidur pun boleh. Itu kelebihan yang Allah SWT nak bagi. Mana bukan untuk orang kaya saja, bukan kebajikan untuk orang zaman Nabi SAW saja. Sebab itulah dia sebut dalam hadis, bila sebut hijrah tu, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir yang sebenarnya arti hijrah tu, orang yang berhijrah tu, iaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah SWT larang. Faham tu boleh bila-bila, siapa-siapa pun, tidak terikat dengan zaman Nabi tu. Maknanya pahala hijrah tu dia akan dapat pahala jenis tu, jenis pahala tu dia akan dapat, bukan saja, bukan sia-sia, tidak. Hak ni pun pahala jenis memerdekakan hamba boleh, tapi adakah sama? Terutama ketika memang benda tu boleh dibuat, tak sama. Seperti kita kata, orang ni boleh 10, orang ni boleh 10 juga. 10 atau 10 juta. Hak ni 10 sen, 10 juga. Tapi jenis pitih juga boleh. Jenis pitih juga boleh tu. Supaya juga dia boleh hak ni, boleh benda ni, boleh buah. Buah tu pun tidak sama, berah pun tidak sama. Apa dia ada apa nama ni, kelas-kelas dia tu tidak sama. Buah dia, hak ni pun boleh juga buah dia, tapi jenis buah dia tidak sama dengan dia lah. Hak tu jangan kita anggap benda-benda yang seumpama ini menyebabkan jadi toksik, nak buat kebajikan, nak buat kata-kata, tak apa pada setengah-setengah orang dia salah faham, siapa jadi gitu, siapa jadi kedekut. Pasal apa? Pasal dia faham ni lagu dia tak kena faham. Hak ni kita kena ingat dalam keadaan tadi, tapi bukan bermakna kalau orang tu dia sudah boleh merdekakan hamba, tak payah baca dah. Tak juga. Hak ni tetap ada kelebihan dia. Cuma nak suruh nampak, diceritalah lagu tu. Nak suruh nampak. Betapa nilai dia di sisi Allah SWT. Kalau Allah SWT nak balas, kalau dia merdeka ke 10 orang hamba, seorang-seorang hamba tu berapa ribu dah rega dia. Allah SWT boleh bui kalau dia dengan ikhlas hati baca hak ni. Nilai sebanyak tu dia boleh bagi. Itulah haknya. Hak paling dikehendaki sekali di sini, hak ni menjadi pelindung kepada dia daripada syaitan. Hak lepas maya dia sebut baca subhanallah 33. Hak ni 33. Hak sebanyak tu kalau baca lebih tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan tu. Pula sebab dia ayat dah sebanyak tu. Jangan mana-mana pula situ. Sini dia ayat dah. Boleh. Baca sebanyak ni boleh. Kalau baca lebih lagi, lebih boleh. Tak apa. Lepas pada tu ni hadis hak Sayyidina Umar lah, apa ni, perempuan-perempuan dekat Nabi SAW lari ni, kita sudah jumpa dah baru ni. Dah sudah dibincang dah baru ni dengan panjang dah, padas kat tu lah maknanya bincang tu. Lepas pada tu
riwayat daripada Nabi SAW, katanya bila seseorang kamu sedar daripada tidurnya, maka hendaklah dia berwudu. Lalu dia berwudu, bukan amar dia. Fatawadda'a, dia berwudu. Falyastanthir, maka hendaklah dia menghembuskan air dari hidungnya 3 kali, kerana syaitan bermalam di atas khayshum dia, batang hidungnya, ataupun bahagian dalam batang hidung dia. Itu makna khayshum. Ni cerita syaitan lagi. Bila tidur syaitan masuk juga. Masuk sampai ke mana? Sampai ke dalam hidung. Salah satu hikmah isap air ke hidung tu dan hembus tu, nak suruh keluar tu. Nak suruh keluar syaitan. Mana hikmah air semaya tu, dia mengeluarkan syaitan. Mana kalau kita isap air ke hidung saja, tidak ambil air semaya, sini kata fatawadda'ah, ambil wudu, hikmah wudu tu. Lepas tu dalam berwuduk tu isap air ke hidung, hembus air dari hidung. Tapi kalau orang tu tidak ambil wuduk, dia bangun, dia isap air ke hidung, dia tak jadi, tak ada. Ni khasiat ni tak ada. Khasiat ni baru ada bila dia ambil air semaya. Apa tujuan? Tidur ni, maksud tidur ni biasanya tidur malam, nak suruh semaya lah tu, nak suruh semaya. Bila ada hikmah ni, nampaklah gomong sikit nak jaga semaya tu. Nak jaga semaya. Kalau orang tak semaya, mana tak dapat lah. Dia nak ambil air semaya awak ke dia, atau kalau tak semaya? Maksudnya sebenarnya nak suruh jaga semaya, kelebihan semaya. Sebelum daripada buat hak maksud sebenar tu pun sudah ada kelebihan, iaitu wuduk tu ada kelebihan. Lepas tu apa syaitan masuk situ? Tidak masuk lain. Ni ada 2 pendapat. Di sini dalam hasyiah kita ni pun dia ada sebut nombor 12. Cuba tengok. Khayshum أعلى الأنف وقيل كله وكونه مبيت الشيطان إما حقيقة لأنها حد منافذ الجسم التي يتوصل منها إلى القلب، وإما مجاز فإنما ينعقد فيه من الغبار والرطوبة قذرات توافق الشيطان. 2 dia petik daripada Majma'ul Bihar. Majma'ul Bihar ni sebuah kamus hadis, sebuah kamus hadis yang ditulis oleh Maulana Muhammad Tahir, orang India. Tebal kitab ni, sangat baik. Jadi ulama-ulama kata kalau nak urai Sunan Sittah ni pada hak tu. Hak ni hak baru. Kalau hak lama dulu kitab Nihayah namanya, kamus hadis juga. Hak ni hak baru. Baru pun lama dah juga, kala 100 tahun lebih dah. Baru pun. Dia kata apa dia? Sama ada syaitan masuk sungguh. Mana syaitan tu bermalam situ dalam hidung tu. Memang dia bermalam sungguh situ. Ini makna hakikat sungguh. Pasal apa? Pasal ini adalah had, rongga kita yang masuk ke dalam. Kalau bahagian luar, situlah sekali permulaan dia duduk situ. Daripada situlah dia boleh masuk ke dalam. Sebab tu dia duduk di situ. Hak luar nak masuk, hak daripada dalam nak keluar pun, situ hujung dia tu, hujung rongga. Kita kata. Lepas tu hak dalam hidung ni dia banyak berkait dengan otak tu. Sebab tu dia duduk situ, tidak duduk dalam mulut. Kalau dalam mulut dia pergi kepada maidah, ke perut. Hak dia nak merosakkan otak kita tu, otak kita tu, pemikiran kita. Sebab tu dia duduk di situ. Sebab ini dia kata had, rongga tubuh yang boleh sampai kepada qalb, hati. Maksud qalb di sini ialah jiwa kita, fikiran kita. Wa imma majaz, boleh jadi juga maksud syaitan ini bermalam di rongga, di atas batang hidung ni, rongga dalam hidung ni, hujung hidung ni. Maksud dianya majaz ni, bukan makna syaitan duduk situ sengaja, tidak. Dia kata kerana di sini, di hujung hidung kita, di dalam hidung kita, di sinilah tempat berhimpunnya ubar, debu-debu dan kelembapan hingus kita duduk situ. Kotor lah juga. Jamban lah, tempat jamban. Kalau jamban biasa, syaitan suka juga. Kalau dalam tubuh kita, tempat kotor. Kuku, kalau ada ni
apa-apa di kotoran celah kubur, dia duduk juga situ. Bukan nanti dalam hidung saja, ataupun tempat-tempat lain hak kotor, dia duduk. Ini dengan makna majaz. Di hidung ni pun apa dia duduk situ? Sebab sesuai dengan kejadian dia. Tuwafiqus syaitan, sesuai dengan syaitan. Memang dia suka tempat-tempat kotor lagu tu. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita supaya bersih. Supaya bersih. Jamal ataupun tempat-tempat kotor tu kena jaga. Tujuan isap air ke hidung pun nak suruh bersih. Bukan nak suruh isap saja, nak suruh kita ingat biar bersih. Jaga hak dalam hidung kita tu. Begitu juga tempat-tempat lain. Sebab apa? Sebab dia sesuai dengan hak kotor tu. Sesuai dengan hak kotor. Dalam ni disebutkan begitu. Ada dua lah maknanya. Tetapi hak lebih sesuainya di sini makna yang pertama, iaitu makna hakiki dia. Memang dia duduk bermalas situ sungguh. Kalau kita kata malas tempat kotor, apa tak ayat terjelah kuku, kita kata tempat-tempat lain tarik mata tu, ada juga di mata tu, hujung mata tu, di pangkal mata tu ada juga. Banyak lagi kalau kita nak kira tempat-tempat lain, tapi apa tak ada dalam hadis. Ada sebut hak tu. Maknanya memang tempat dia di situ. Dan ini adalah hikmat wudu. Kalaulah kita kata semata-mata kerana kotor, bila suci walaupun tidak ambil sembahyang pun syaitan tak ada lah, nak kira lagu tu. Ada, tak ada kelebihan wudu lah. Dengan sebab itu makna hakiki itu lebih sesuai di sini. Dan tidak pelik apa kalau dia duduk situ, tak pelik. Lepas tu babu zikril jin wa thawabihim wa iqabihim. Sekatulah wallahu a'lam.